dengan satu sidang tergempar, sidang media tergempar yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, seperti mana yang anda semua sedia maklumlah, bahawasanya Anwar Ibrahim ni telah membuat satu sidang media tergempar dengan wakil-wakil media tempatan dan juga dari luar negara. Kononnya Anwar dah memiliki majoriti selesa, iaitu yang diberitahu oleh Anwar, yang majoriti selesa untuk membentuk kerajaan. Dan Anwar juga mendakwa bahawa beliau telah berkomunikasi dengan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, yang pada ketika ini sedang membuat rawatan di Institut Jantung Negara. Jadi Anwar berkata sepatutnya dia dah menghadap Agong, tetapi dia telah pun berkomunikasi dengan Agong dan memberitahu perkembangan-perkembangan. Dia tak sebutlah perkembangan apa yang dimaksudkan, tapi dia dah beritahu perkembangan. Jadi inilah intipati sidang media Anwar, di mana apabila Anwar ditanya majoriti tu takat mana, dia kata cukup selesa, dan dia memberi bayangan 120 120 ahli parlimen atau lebih. Okey, baik. Now, setakat mana sidang media ini dilakukan, dakwaan Anwar adalah palsu. Saya akan jelaskan. Saya ulang, setakat mana sidang media saya ni dilakukan, dakwaan Anwar adalah palsu. Ini bukan kali pertama ya, dakwaan palsu dibuat oleh Anwar. Ini adalah kali keentah berapa dakwaan dibuat. Jadi persoalannya, bagaimana Anwar boleh begitu berani untuk membuat pendedahan ni sedangkan ianya palsu? Setakat mana sidang ini dibuat? Ini saya ceritakan. Kalau saudara-saudara ingat, beberapa hari lepas saya dah bongkarkan satu konspirasi melibatkan Anwar dan Datuk Seri Najib Tun Razak. Saya mendedahkan bahawa Anwar dan Najib telah memasuki satu persefahaman yang melibatkan kemungkinan membentuk kerajaan persekutuan dan kerajaan di Sabah selepas pilihan raya umum ke-15. Kerajaan di Sabah selepas PRN Sabah, tetapi kerajaan persekutuan selepas PRU 15. Jadi pelbagai perancangan dibuat. Anda semua boleh rujuk balik kepada artikel tersebut, anda boleh rujuk balik kepada live tersebut. Selepas live ni saya akan letakkan link kepada artikel tersebut di bawah di ruang komen, lebih kurang 10 minit selepas live. Anda boleh rujuk artikel tersebut. Tapi apa pun, sepintas lalu di sana saya dedahkan rancangan sulit melibatkan satu persefahaman antara Anwar dengan Najib, ya, di mana rancangan ini saya difahamkan dipersetujui oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Okey. Nah, ini semua perancangan yang itu adalah perancangan pertama. Dalam sidang tersebut dan dalam artikel tersebut saya dengan jelas beritahu bahawa ada 3 perancangan, ada 3 rancangan atau ada 3 plan untuk cuba kembalikan tim A UMNO ni ke tampuk kepimpinan negara. Yang saya dedahkan tu adalah plan pertama. Belum sempat saya dedahkan plan kedua dan ketiga, Anwar sudah membuat pengumuman. Okey? Dan pengumuman dia bersangkut paut dengan plan kedua yang saya sebenarnya rancang nak dedahkan malam ini. Okey. So apa pun, plan kedua ni sebenarnya melibatkan satu langkah kejutan. Okey? Sama juga dengan plan pertama, ini melibatkan Najib dan Zahid. Sebab Zahid dah bersetuju. Ini adalah kes klasik orang-orang terdesak dan musuh-musuh bergabung, berganding bahu untuk cuba mengenakan musuh mereka bersama. Jadi Anwar terdesak nak jadi Perdana Menteri. Zahid dan Najib terdesak sebab Najib dah dikenakan hukuman. Dan Zahid pula sedang menjalani kes rasuah di mahkamah yang nampaknya memang akan disabit kesalahan. Jadi dalam keterdesakan ini, mereka tidak boleh menunggu untuk parlimen dibubarkan bila-bila sahaja. Jadi sama ada parlimen dibubarkan dan mereka masuk perancangan nombor 1 yang saya dah dedahkan sebelum ini, atau mereka cuba tumbangkan kerajaan dan ambil alih kerajaan dengan penipuan.
Dan ini adalah penipuan yang dilakukan, iaitu dakwaan Anwar kononnya dia ada sokongan majoriti. Dan orang-orang yang terlibat dalam UMNO ni adalah khususnya Zahid, Najib, Anwar Musa, Tajuddin, Bong Mokhtar di belah Sabah dan sebagainya. Jadi rancangannya ni mudah. Anwar tidak memiliki sokongan majoriti, tetapi mereka semua dah merancang, mereka akan membuat kenyataan dan supaya ahli-ahli parlimen tergempar. Dan kenyataan yang dibuat ni adalah dengan harapan ahli-ahli parlimen yang tidak menyokong Anwar akan bergegas untuk menyokong dia untuk mengelakkan diri mereka daripada masuk pembangkang. Okey. Jadi ahli-ahli parlimen yang mendengar sidang ini, ketahuilah bahawa inilah helah dia. GPS, ahli-ahli parlimen Sabah, ahli-ahli parlimen Sarawak GPS, ahli-ahli parlimen majoriti dalam PBBM, Amanah, sebenarnya DAP juga, Warisan, semuanya PAS, semuanya menyokong blok bebas kuasa ketiga pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan sekiranya Anwar tidak membuat langkah ni, sesuatu pasti akan berlaku dalam masa terdekat. Jadi Anwar terdesak. Bagi Anwar, is now or never. So misi ini adalah misi do or die. Sama ada berjaya atau kantoi terus. Dan untuk membantu Anwar, Datuk Seri Zahid Hamidi sebentar tadi dah keluar kenyataan yang memberitahu bahawa dia tidak akan menghalang mana-mana ahli parlimen Barisan Nasional yang menyokong Anwar. Nah, saya akan jelaskan mengapa kenyataan ini pelik. Dia kata dia tidak akan menghalang mana-mana ahli parlimen untuk menyokong Anwar, dan dia secara langsung memberitahu bahawa nampaknya ramai ahli-ahli parlimen BN menyokong Anwar. Pertama sekali, ini membuktikan apa yang saya katakan selama ni, bahawa di dalam UMNO ada ejen-ejen Anwar, termasuk Laskar Cyber yang majoritinya mendapat arahan daripada Rosman Mansor, termasuk seorang ahli parlimen, seorang ahli majlis tinggi yang dipecat dari UMNO, kemudian bergiat di Facebook, yang pernah bersumpah secara Islamik bahawa dia tidak menyokong Anwar, tetapi pada hakikatnya dia berbisik-bisik dan orang-orangnya berbisik-bisik di kalangan ramai kumpulan bahawa mereka bersama Anwar dan sokong Anwar. Okey, Zahid membuat itu yang pertama. Jadi yang kedua, Zahid adalah Presiden UMNO. Dia adalah pengerusi Barisan Nasional. Dengan membuat kenyataan begitu, dia berpura-pura seolah benda tu di luar kawalan dia. Walhal, sebagai Presiden UMNO, beliau sepatutnya menyatakan dengan jelas pendirian dia di mana. Adakah dengan Muafakat Nasional, dengan PAS, ataupun dia menentang benda ni, ataupun dia menyokong Muhyiddin. Sebab komitmen UMNO adalah menyokong Muhyiddin sehingga PRU 15 atau sehingga Parlimen dibubarkan. Jadi nyata Zahid tidak membuat kenyataan tu, sekaligus bermakna Zahid sebenarnya menyokong Anwar. Jadi semua yang saya dedahkan selama ni adalah benar. Ketiga, benar juga apa yang saya katakan bahawa Zahid dan Najib sebenarnya mempergunakan PAS, menunggang PAS dan membuat PAS seperti sampah. Dan harapan Zahid, sebab Zahid dan Najib, khususnya Najib adalah peneraju tim A. Sokongan tim A dalam UMNO ni tak banyak dari kalangan ahli parlimen. Sokongan majoriti berada di tim B. Untuk memujuk ahli parlimen tim B ni yang masih tak sokong Anwar, untuk sokong Anwar dalam keadaan terdesak untuk mengelakkan Mahathir daripada kembali ke tampuk kepimpinan negara. Jadi mereka bersekongkol, Anwar, Zahid, Najib, semuanya, untuk membuat kejutan agar ahli-ahli parlimen akan keliru dan bergegas untuk menyokong Anwar. Nah, saya ulang,
Anwar tidak memiliki sokongan majoriti setakat mana sidang media ini tengah dilakukan. Kalau Anwar berani, dedahkan bukti sahih dalam tempoh sejam dari sekarang. Saya ulangi, kalau Anwar berani, dedahkan bukti sahih dalam tempoh sejam dari sidang media ini, bahawasanya anda mempunyai sokongan majoriti. Tidak. Memang ada peralihan majoriti, tetapi bukan terhadap Anwar. Korang semua boleh agaklah peralihan tu berlaku kat mana. Jadi mereka dah terdesak, jadi mereka guna helah ni. Sebab kalau andai kata Tun Mahathir kembali, mereka tahu mereka akan kena getah. Mereka tahu mereka akan hangus. Jadi kalau dah nak hangus, lebih baik cuba helah ni. Kemudian esok kalau tak jadi, mereka boleh guna pelbagai alasan. Oh, ahli-ahli parlimen berpaling tak ada. Walhal sebenarnya tak, ahli parlimen tak sokong Anwar. Tapi mereka boleh buat alasan penipuan. Sebab mereka ni pakar penipu. Jadi, oh, memang dah ada sokongan tapi last minute mereka berpaling tak. Okey? Dah nampak dah ada gangguan ya. Ada pihak-pihak yang cuba ganggu. Okey. Akhir sekali pendedahan saya adalah ada seorang yang amat rapat dengan Muhyiddin yang turut bersekongkol dengan Anwar. Dan anda tidak akan mempercayai bahawa dia bersekongkol dengan Anwar. Dia mengalih sokongan dia daripada Muhyiddin kepada Najib. Kalau ikut asal-usul, dia memang orang Najib. Sekarang dia di PPBM dan dia orang rapat Muhyiddin dan berada dalam kalangan ahli parlimen. Jadi orang tidak akan percaya. Sebab kalau saya beritahu pun, anda tidak akan percaya sebab dia ni musuh tegar Anwar. Tapi dia memang bersekongkol dalam hal ini. Maknanya, cuba kenakan Muhyiddin juga. Maknanya, ini adalah pergabungan musuh-musuh ketat Mahathir yang sememangnya bermusuh antara satu sama lain, tapi untuk cuba menghalang Mahathir daripada kembali kerana sokongan terhadap Mahathir amat kuat. Termasuk dari saya. Saya boleh nak kata korban untuk Mahathir pun, korbankan diri pun saya korbankan. Tetapi saya tak takut untuk menyatakan kebenaran. Kebenarannya, setakat sidang media ni, Anwar tidak memiliki sokongan majoriti. Melainkan ahli-ahli parlimen selepas mendengar ni pun ada yang tertipu. Okay? Sokongan Anwar amat teruk. Okay. Dan sebelum ni, Anwar pernah mencuba taktik ni. Dia membuat akuan-akuan bersumpah palsu. Orang-orang dia membuat akuan-akuan bersumpah palsu yang saya dedahkan. Akuan bersumpah palsu Muhyiddin, akuan bersumpah palsu Zaid. Kononnya Zaid, Najib, Muhyiddin ni semua sokong Anwar. Kemudian orang-orang dia akan bawa akuan-akuan bersumpah palsu ni kepada ahli parlimen. Misalnya kata mereka akan bawa akuan bersumpah palsu Muhyiddin kepada ahli parlimen penyokong Muhyiddin dan beritahu, tengok Muhyiddin dah sokong, bila lagi korang nak sokong. Benda ni saya dah dedahkan, menyebabkan rancangan Anwar gagal pada ketika itu. So kali ini Anwar untuk mengelakkan saya cantas usaha dia menggunakan helah ni. Saya ulang, mereka dah tahu mereka akan hangus. Jadi bila orang dah tahu dah hangus, nak akan hangus, mereka akan cuba strategi ni biarpun ia melibatkan penipuan. Okey? Selepas ni kalau ahli parlimen masih tertipu, saya tak tahu nak kata apalah. Jadi saya harap anda kongsi, like, share ramai-ramai. Ahli-ahli parlimen ni, percayalah, duduk diam-diam, Anwar does not have the numbers at the moment.